We interrupt our program to bring you this important message. Okay, selamat datang guys. Selamat datang ke podcast Norma Baru. Norma baru. Edisi Norma stay at home kepala lah. hangguk dia. Stay at home. Stay at home guys. So disebabkan lockdown yang baru-baru ni, kita semua terpaksa lah. Terpaksa kita buat episod kali ni daripada rumah masing-masing. So apa khabar Jal, Non, semua okey Sihat? Alhamdulillah sihat. Walaupun dah dua minggu bertapa dalam rumah, masih lagi waras kan kawan-kawan? As you can see, I cannot stay at home, so I just went out to the sky. Non special. Elon Musk yang sponsor dia pergi, apa sih kau kat mana? ISS You don't know. Probably Russia somewhere, you don't know. But you're outside of the world lah. You're not outside of KL, but you're outside of the world lah. I'm just floating around. I don't know what's my purpose. Aku dah 10 hari dah dekat sini tak bergerak ni. Aduh. So makan minum semua okey sana? Atas sana makan minum okey? Atas sini tak ada rasa lapar. Aku tahu ni mesti pasal episod lepas Kau ikut Ayapin ni pergi sana. Bukan. Tak. Bukan. Dia dah makan ni kacang ajaib. Oh, kacang ajaib. Kacang ajaib kenyang. Jadi bola jiwa lah keluar. Okay, so memandangkan kita pun konsep kita kali ni berbeza sebab kita kena buat di rumah. Di rumah, podcast ni melalui Zoom macam ni. Jadi cara pemilihan topik kita pun nak buat berlainan sikit lah. Buat berlainan sikit. So disebabkan baru-baru ni macam mana kita korang semua korang semua pergi sekolah kan? So kiranya kita semua, korang semua lepas tak peperiksaan yang paling penting dalam hidup korang dulu tu? Korang semua lepas tak? Lo dengan Non. Cuba kau sebut nama peperiksaan tu apa? Tu kita tengok siapa yang lepas. Apa nama dia? Sijil Pelajaran Malaysia. Aku dah lupa. Saya 13 tahun lebih dah tinggalkan sekolah Sijil Pelajaran Malaysia Okay. Bongkak tak ada bongkak. Orang kata apa, masa lalu jangan dikenang. So itulah. Jadi hari ni kita akan cakap pasal SPM sebab baru-baru ni kita baru dapat tahu yang kan budak-budak keputusan dapat result. Tapi aku pity them lah. Aku personally aku ada adik perempuan yang ambil SPM tahun 2020 sepatutnya, but ended up dia ambil SPM 2021. Dan aku rasa bersyukur sangat lah. Aku rasa tak ada benda yang aku lagi bersyukur daripada us being at school at our last year, you know, being with friends, dengan benda-benda yang kita lalui, dengan all those, orang nak habis sekolah, aku tahu the last year we had in the school probably my best year in the school lah. And then budak-budak tu tak dapat experience those things that we experienced before. But then it's your last year at school, you're the senior. Exactly kan. So cikgu pun do stuff with our friends. Exactly. So macam aku pity lah budak-budak yang tak dapat pergi sekolah disebabkan pandemik ni. Tapi insyaAllah kita doa lah benda akan balik ke normal. Tapi salute to them because diorang hadapi SPM tu dengan keadaan yang macam ni. Macam kita pun belum tentu kita boleh lepas So salute that to them lah. So macam korang, masa tahun kita tahun apa loh? 2008 tak? Kita 2000, betul. 2008. 2008. Abang Non tahun berapa? Dengan cerita 1997 kan? 2012. 2012 tu bukan kau yang ambil SPM, kau duduk balik SPM. Why you calling me abang, man? Why? Sebab kau punya rambut tu Inari nampak macam Prince Charming dalam cerita Rapunzel tu. But it's not yellow lah. True. So itulah nak mengimbau balik masa-masa kita ambil SPM tahun 2008 tu. Mungkin the first thing yang berbeza pada aku is the grading kok. Tak salah aku grading kita masih lagi grading kita A1, A2 lah. A1, A2 betul. Dulu kalau kata masa tengah SPM, kalau kat sekolah aku lah, aku tak tahu sekolah korang macam mana, dia akan letak banner besar-besar.
Okay. Kan? Dia letak banner besar-besar macam dekat dekat nak masuk kantin punya compound. Okay. Kau nak naik tangga, nak naik ke sekolah kan, nak naik tangga kat sekolah tu semua, dia akan letak banner besar-besar dia tulis. Di mana ada jalan, di situ ada A1. Di mana ada jalan, di situ ada A1. Itu mesti ada kat bawah ada sponsor kan, siapa yang sponsor banner tu kan. Aku dulu lah favourite kan? Segi University ada benda-benda macam gitu. Ya betul. Benda tu memang tak pernah efek aku sebagai seorang pelajar langsung lah. Aku tak pandang. Masa It's true. tahun SPM tu memang tahun yang tak tahulah. As a student, I feel like I was eager to leave school. Okay. But at the same time, I want to make the best of my last year there lah kan, with my friends apa semua. Yeah. So studying and education is not part of the plan lah. Yelah. Masa macam kau cakap kat the previous topic tu lah. Kau datang sekolah hanya untuk kan. Dah untuk main music. Astaghfirullahalazim. Mak bapak hantar sekolah. Kau sibuk tengok perempuan. Nasib baik sekarang jadi orang lah sebenarnya. Nasib baik but kau lalui SPM tu dengan jayanya ke macam mana? I mean, apa kau punya struggle time kau nak ambil SPM tu? Okay, kalau macam aku tak ada untuk low dengan non sekali lah. Dua-dua sekali macam mana? Kalau macam aku, untuk aku personally, sebabkan yalah mentality aku during the final year tu pun memang dah jahanam dah. Jadi SPM aku takkan lah cemerlang kan. So memang teruk lah. My last year in school was terrible, but I had fun lah because I was playing music and kenal banyak gila orang. And itulah kan, macam aku cakap sebelum ni, pergi sekolah memang nombor satu nak jumpa kawan-kawan main muzik, ataupun geng-geng nak bang. Nombor dua, of course, on top of the list would be girls lah kan. Love girls though. Memang it's the best lah. Aku pergi, ini cerita SPM lah aku pergi semua. Dulu masa tu, macam sebabkan aku pengawas, dan sekolah aku tu memang bukannya sekolah yang sekolah elit, sekolah kluster ke apa, tak ada. Dia memang sekolah baru tapi sekolah teruk lah. Apa nama sekolah tu? Boleh dinyatakan tak nama sekolah kat sini? So kita boleh kredit nama sekolah aku dekat Johor Bahru. Nama dia Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2. Go Messi main bola power kat sekolah tu. Tak adalah. Sekolah tu masa zaman aku lah. Sekarang ni katanya sekolah tu dah jadi sekolah kluster, sekolah bagus. Tapi masa zaman aku memang baru buka lah. Jadi baru sekolah berbuka. Jadi sekolah tu punyalah teruk. Student macam aku ni jadi dianggap macam student-student yang bagus lah. All this dulu kan ada kalau nak SPM kan dia ada bagi macam camp motivasi, camp tambahan, camp betul. Camp latih tubi yang dia akan buat dekat sekolah-sekolah lain. Exactly, betul. Lubuk lah kita tengok. Jadi masa zaman tu sebab idola. Sebabkan masa tu aku main muzik. Bodohnya Allah. Sebabkan masa tu aku main muzik, banyak kenal budak-budak sekolah lain. Kita bercampur, kita pergi gig, kita masuk Battle of the Bands, apa benda semua. So kita ada banyak bercampur dengan orang. And masa tu pun zaman MySpace. So masa zaman MySpace memang kemaruk kan. Kita duk add orang tu, add orang ni daripada sekolah-sekolah lain. Jadi how these camps ni semua work is sekolah yang organize tu kena invite tau. So without an invitation from the organizing school, kita tak boleh pergilah situ suka-suka. So what I do is that
siapa-siapa yang macam aku kenal macam daripada sekolah perempuan apa ni semua, aku akan cakap macam nanti kalau ada all these events semua, you tell your teacher lah to send the invitation to our school kan. Pancing lah so tu. Pancing kan apa semua macam itu. So semualah dulu sekolah Tun Fatimah lah, sekolah apa benda apa semua, segala apa kalau kata orang ada buat camp latih tubi lah, camp admat apa benda semua kan. Ya. Minggu jadi bahasa sebab apa lah. nanti nanti bila perhimpunan cikgu akan announce, okay. 13 hari bulan ni hari Sabtu sekian akan ada buat camp apa benda dekat sekolah mana macam itu. Pada siapa yang berminat boleh datang dan letak nama dekat dalam list macam tu. Okay. Dan aku disebabkan sekolah tu memang teruk, jadi takkan ada orang yang berminat. Yang berminat cuma segelintir saja. Okay. So aku antara yang segelintir itulah. Pasal kau memang tu tujuan kau. Yang tak pernah fail tulis letak nama dalam list tu. Okay, faham. Ada sekali ni tak related pun. Sekolah Tun Fatimah kalau tak silap aku. It's a girls' school tau. STF ni. STF is a girls' school. So STF must, if I'm not mistaken, they have French classes for their students. So the students can opt to take French as one of the subjects untuk SPM. If I'm not mistaken lah. Oh, ada So ada. So masa tu diorang buat macam this French camp dekat sekolah dia lah. So tak pasal sekolah aku dapat invitation. Okay. Aku macam okey lah, boleh lah kan. Oi. Je ne parle pas français. Le français bonjour de la France. Boleh je nak pergi kan. Apa dah hal. Ya tu. Kan. So aku letak juga nama pergi kat situ. Kau tahu tak, macam orang bodoh tau pergi situ. Kau sampai situ kan, masuk dewan dia seramai-ramai tidak budak perempuan je saja. Adalah budak-budak lelaki dari sekolah-sekolah lain benda semua, tapi all the nerds and shit lah semua tu kan. Budak-budak ni semua. So aku pergi tu memang duduk dekat dalam hall where everybody speaks French. Oh, kau pisang lah. So bila yang macam dia punya moderator ke apa benda apa yang datang tu kan, semua masuk, bila dia masuk je memang terus speak in French kan. Bonjour, apa benda semua kan, bienvenue to the camp lah apa, whatever the fuck, apa semua dia cakap. So aku duduk kat bawah terkeras bila dia cakap. Bila dia cakap budak-budak semua menyaut balik kan, jawab balik apa benda apa semua. Tapi sebab kan nak jumpa perempuan, nak tengok perempuan apa semua, pergi juga. Tapi aku tak ada dapat apa-apa input pun kat situ. Tapi aku masuk semua benda. Language tak. Apa dia je? Apa? Maksud aku input yang lain dapat tak? Kalau kau tak dapat input kelas France tu, input yang lain dapat tak? Nombor telefon ke? Input yang lain of course lah dapat. Tu berjalan dengan lancar. MySpace. Misi utama kau berjalan dengan lancar lah. Itu yang penting. Macam biasa benda tu. Jadi benda tu berterusan lah. Aku akan aktifkan diri aku dalam apa jua benda dekat sekolah tu. Spelling bees, pertandingan berdebat, apa benda, apa semua aku masuk. Tak Non, yang aku pelik Non. Cikgu-cikgu Melo ni memang dia tak tahu ke yang lo tengah game dia orang. Asal semua benda masuk, semua dapat saja penyertaan. Cikgu masa tu cuma nak participation je. At least ada wakil daripada sekolah. Oh, kau pun offer lah. The thing is, sekolah aku bukannya sekolah yang baik, yang power. So asal ada dia orang okey. Faham. So jadi bila macam gitu dia orang okey je lah. Nak buat benda-benda macam gitu. Tak, tapi ada tak macam kau ada experience untuk masuk benda-benda gitu, pergi kat sekolah orang apa semua, instead of you approach those girls, ada tak orang, those girls yang from other school tu yang attend kau, ataupun sebenarnya masa tu dia macam dalam movie tu.
It's not betul. Dia there's no such thing of macam aku datang kat perempuan tu lepas tu macam Tak ada. hey nak minta nombor ke apa, tak ada. It would Paling be kau pun buku jatuh lah. Kau Yes. laga Tak bahu ada. dengan dia lah. Tak ada pun. Tak ada ke? Tak ada pun. Ah. Dia it's like macam bila datang je to macam those conventions ke apa benda tu semua, when we meet with other people, kita just hit it off je. Terus macam hi Nas kan apa benda semua, I'm from sekolah mana and then kita orang sembang Klik terus lah. macam gitu, klik terus. So selalunya usually we move in groups. Faham? So bila satu group jumpa dengan lagi satu group, terus Klik akan terus macam sembang klik. Lepas tu nanti kita akan terus lah kan. It's either masa tu kita nak keep in touch memang nombor telefon. So kita exchange benda tu lah. Selalunya memang macam tu. But then itulah macam topik kita tadi ni cakap tapi pasal berjaya SPM, tak? fokus Habis benda-benda tu aku memang berjaya ke tak? Benda-benda lain tu lah. Benda-benda lain tu memang berjaya, tapi SPM untuk aku SPM? cloud lah. Cloud yang habis cloud ke, yang boleh diselamatkan ke, yang memang tak ada harapan? Yes, sebab dia terlampau dia terlampau kompetitif, sebab tu SPM di cloud. Dia punya mana semua dia dah habis pergi competition. Aku dah LT kan. So itu bab lain boleh lah siut. Kau jadi kau macam mana? dia tak jadi gitu lah. Apa aku? Kau macam zaman-zaman hang 1997 tu macam mana? Babi. Bukan nampak je abang-abang. Tak lah, 2007. Aku not so much a contributing factor to my school lah. Let's just put it that way lah. Tapi I had a good time lah. I had a bad time and a good time. So tapi tak ada struggle you much have any lah. experience, maknanya your experience macam with menuju SPM tu. Your experiences with teachers, maknanya during the SPM punya period tu, relationship kau dengan teacher, dengan cikgu kau macam mana? Tegang ke, semakin membaik tegang ke ataupun tiba-tiba kau jadi student yang study ke apa benda? Is there macam any changes ke apa? There was this point whereby aku honestly speaking, SPM aku just memang cloud lah cerita dia lah. Semua orang cloud kat ni. Aku rasa tiga-tiga kat sini cloud. Without a care, aku balik rumah, aku makan, terus start motor, terus keluar, tak balik rumah. Okay. Tak balik rumah, just start balik rumah. Waktu pergi sekolah, orang ponting sekolah lepak rumah aku ramai-ramai. Hub lah rumah kau, hub. Ramai. Hub. I swear to God. Pohas lah. Pohas lah. Okay, so? Tapi those were good times lah. Basically aku dah pindah ke sini lah, to where I am now. So, tapi masa kau ambil SPM tu, aku tanya kau, masa kau ambil SPM tu, aku tahu lah kau ada sepanjang hari pertama kau masuk tingkatan 5 sampai menuju ke SPM tu kan, kau tak rasa nervous kan? But while you are sitting for the paper, kau ada rasa macam, shit, asal aku tak study Kau ada gitu tak? Non. Aku tak pernah ada moment of shit, asal aku tak study. Ya betul kan? Betul lah, aku pun tak pernah ada perasaan tu. Ya. Dia macam dah terlambat. Ada. Faham. Mula pun tahu lah. Jadi kalau macam ni aku kan terus it's okay, I made my choice from the start lah. Aku suffer lah sekarang. Nak buat macam mana? Betul. Faham. It's always like that with me too. Kau tak belajar kau suffer lah. In other words, dulu dah ada peluang tu buat betul-betul, tak nak buat betul-betul. Sekarang mendapat padan betul kau. Macam tu cakap kriti lah, macam tu lah. Macam aku. Cakap je macam mana? Macam aku rasa tingkatan 5 ni tahun yang aku paling aktif kat sekolah. Pasal aku daripada form 1 nanti form 3 aku kat Segamat, Sekolah Tinggi Segamat, and then form 4 and form 5. Cop dekat Segamat. Okay, aku nak masuk Guinness World Book of Records. Aku akan menjadi astronaut pertama yang isap okok in space. Kau
orang kata apa, saintis pun tak dapat nak ban kau. Ni nak panggil law apa? Mungkin non punya law ke apa yang boleh opok kat atas space kau tahu. Aku dah ada microchip tu kat dalam badan aku. Aku boleh Okay. Seram. Kalau makan microchip ni aku surrender lah. Pasal aku tahu nanti kau bawa kau punya pengikut-pengikut yang ada microchip dalam body ni, aku tak boleh lah. Speed aku bukan. Okay, Jal. Teruskan je. Okay, aku gamat tadi. So gamat daripada aku form 1 till form 3. Then form 4 aku balik kampung lah, balik KL. And then form 4, form 5 aku kat Bandar Kinara. So pretty much lah. So macam form 4 tak ada apa sangat. And then form 5. Masuk form 5 tu, kenapa aku cakap tahun aku yang aktif, pasal benda-benda macam-macam benda berlaku dekat in that year lah. Macam aku wakil bukan banyak gila, ada certain sports yang aku wakil sekolah. Dan tiba-tiba je orang random yang baru kat sekolah tu wakil sekolah. Lepas tu aku zaman-zaman bercinta monyet, zaman-zaman tu lah, form 5 kan. So aku study. Aku pergi tuition. Bagai nak rak pergi tuition 4.5, 6.5, 8 sampai 10 kan. Ada ajak kawan bagi tuition AdMed gini, kita ikut pergi tuition AdMed ni. Tapi kawan dapat 80, aku dapat 40. Macam the fuck kan, asal aku dapat 40 sial, dia dapat 80. So macam korang enggak, aku tak ada yang macam, aku tak ada momen yang macam shit, I should have studied more masa aku belajar SPM tu. But apa benda yang aku dah ada on my mind, aku dah let it go. So macam aku ada carefree lah. But benda-benda yang menuju ke SPM tu ataupun sedang SPM dan selepas SPM tu, benda-benda yang bodoh banyak berlaku kat aku lah. For example macam few days before SPM, orang sepatutnya few days before SPM, orang yang pandai dia orang akan macam ada study group together, stay back dekat sekolah kan, ada kelas tuition. Aku dengan member-member aku 4 orang, yang 2 orang daripadanya adalah budak bola kita lah, Imran dengan Mio. Shout out to them. Diorang betul-betul macam bongok tentang sekolah tu. Kau tahu apa kita buat tak? Sehari sebelum SPM, untuk mencari ketenangan, kita orang basically pergi rumah kawan kita orang, and dia ada pool tau. Pool budak kecil tu, kau isi air tu kan. Isi air kan. Dulu pergi sekolah, dalam sekolah kan seluar bola. Mana dia pakai boxer lah, pakai spender kan, seluar bola atau seluar sukan lah kan. So what happened? Pukul 2.30 balik rumah, pergi rumah dia, ambil pool tu. Besok nak SPM ni, ambil pool, isi air penuh-penuh. Okay, buka baju semua depan rumah dia. Rumah-rumah kita mana ada cuma Mak Saleh sebiji-sebiji kan. Semua rumah teres. Depan rumah dia. Kau bayangkan 4 orang budak lelaki yang tegak-tegak badan dia masa form 5 ada duduk dekat dalam swimming pool untuk budak kecil. Semua tak pakai baju semua, ada tinggal seluar bola je. Lepas tu ada meja kat tengah-tengah. Ada air, konon-konon pegang buku. Padahal tengah main Charity baik. Dekat tengah-tengah rumah dia, dalam swimming pool sehari sebelum SPM. Memang tak ada care langsung in the world. I don't know how to see it as a celebration, tapi okay. Ketenangan kononnya ketenangan. Non, dulu benda apa yang kau nak buat dulu? Aku cakap dengan aku 2008 apa? Twitter, Facebook mana ada. Macam aku cakap MySpace kan. So aku macam those things yang okay lah, jom lah Faiz, kita pergi rumah kau, isi air dalam pool, duduk dalam pool lah, cari ketenangan. Mana tahu boleh baca buku. Haram baca buku. Charity lagi ada lah kat situ. Main 21 lah, Charity lah kan. Roulette lah. It was a good time lah. And then yang paling kelakar yang aku still tak boleh lupa sampai sekarang, kalau kau tanya kawan-kawan aku pun, kau bayangkan aku budak kelas pure science tau. So of course pure science ni dia akan start dulu, and then dia pun akan habis yang paling-paling ujung kan. Pure of heart lah macam this one. Pure of heart lah. So aku ada biology, chemistry, Scientology macam. Then I discover that this Scientology is like out from the true religion. So I decided to left Scientology macam. You look. Is it in the house wearing cap? Scientology. Scientologist lah. Yeah, macam. Aku scared virus rain, is it? Going to rain. Bocor. Orang kena ada fashion, hang boleh pakai gitu, aku complain. So what happened? So macam okay lah. So macam
few paper kita ambil with all those kelas-kelas yang kat belakang kita orang kan. Kelas A, kelas B, kelas C semua ada bahasa, ada English, ada BM, ada Math, semua kita ambil sama-sama kan. So by the time ada paper physics, biology and chemistry, mungkin ada 2 kelas je yang ada untuk hari tu kan, sampai pagi atau petang kan. So what happened, aku ingat lagi, ini nak second last day of exam ke last week of exam. So I think it's biology punya paper. So what happened, semua orang kat sekolah ni, kau tahu kan kat sekolah kan ada, sebelum kita masuk kelas kan, kita taruh beg kat luar kan. Taruh beg kat luar, ni kita beratur sebelum masuk dewan kan. Mio tak datang tau. Mio, dia boleh text kita orang. Kau tahu Mio text kita orang masa kita tengah study last minute tu kan, sebelum masuk dewan kan. Mio text. Korang buat apa kat rumah? Jom kita pergi main bola. Hari ni kan tak ada paper. Macam Mio, hari ni ada kertas biologi bodoh. Hari ni bro, member berlari daripada rumah dia, tak pakai baju semua datang sekolah. Dia lambat setengah jam ke lambat sejam masuk paper tu, boleh ajak main bola tu. Mio tu legend. Orang ambil kertas SPM, dia boleh siap. Time tu tak ada WhatsApp kan, tu message kan. Dia macam, Mio, Sal, jom kita main bola kat Padang. Lepas tengah pagi nanti jumpa dekat Morris, sama tempat kita orang Morris kan. Jumpa kat Morris kalau lepas tengah pagi main bola. Kita orang kat sekolah ni dah ambil paper, dia tak datang tu. Dia berlari tu daripada rumah dia ambil SPM punya paper biology aku tak salah aku. Kan bodoh kan. Macam shit. Macam Mio, come on. Betul. Macam ya tu. Sorry so, Mio, tapi jangan cakap. Kita orang tak cakap. Tu lah, jangan cakap Mio bodoh. Betul tu. Sengel tu. Kau tak payahlah, aku hidup dengan dia, aku tahu lah kat sekolah tu dia panggil macam ni. Dia satu-satunya student budak kelas aku yang dikejar oleh cikgu naik kereta. Aku tak tahu cikgu tu berbulu dengan dia ke apa. Cikgu tu nampak dia tengah jalan dengan awak tu kat luar, dia jerit nama Mio, dia kejar pakai kereta, dia sial. Semata-mata dia nak Mio duduk dalam kelas dia. Mio jenis rebel. Kau tahu lah kan. So tu lah, benda-benda bodoh gitu yang aku buat time SPM. Sebab tu aku rasa tak ada restu, tak ada berkah dalam SPM aku. Aku dulu sebelum SPM biasalah kita ada trial SPM kan. So macam SPM betul juga. Lagi lah aku tak kisah. Jadi aku ingat lagi masa tu dah ambil paper apa benda semua. So they were passing out the result papers lah kan. Jadi momen yang aku paling ingat dekat sekolah tu is when aku nak dapat aku punya kertas matematik. Okay. So dulu cikgu matematik aku ni, dia ajar for both subjects, matematik dengan AdMath. Dua-dua dia yang ajar. Okay. So dia ni dah dapat anugerah guru cemerlang banyak kali. Okay. Sebabkan dia punya prestasi sebagai cikgu math tu memang awesome gila babi lah. Okay. So by some, I don't know lah, because he is such a good teacher, he was transferred to my school. Kalau aku tak tahu, because aku memang teruk. So in an effort to raise the standard saya lah kan dekat sekolah aku, so ambil lah cikgu-cikgu berkaliber ni semua mengajar kat sekolah aku. Tapi malangnya dia ada student yang macam aku, yang memang aku paling tak suka sekali matematik. Dengan cerita tak berkaliber lah. Memang aku tak suka lah sangat-sangat mata pelajaran tu. Oh, matematik, okay. Matematik tak payahkan tambahan. Tambahan lagi lah aku tak peduli. Matematik biasa tu pun. Yang biasa tu pun aku memang tak suka. Jadi masa tu nak bagi. So dulu aku pun Scientology juga dulu. Oh, aku pun dulu. Dia kutuk-kutuk aku sebenarnya dia pun Scientology macam. Aku pun dulu Scientology juga dulu. Jadi dulu kelas aku tak ramai sebabkan budak-budak yang choose untuk masuk pure science ni memang kurang. Jadi by the time aku nak SPM, kelas aku was around 12 to 14 people. Serius tak? Betul, kecil je kelas aku. So
memandangkan kelas tu tak ramai, semua orang kat dalam tu senang nak belajar because cikgu boleh Ada fokus. attention lah. Okay. Technically ada 2 group of people, group of students saja. 7 orang kat belah sini, 7 orang kat belah sini. Okay. So cikgu tu boleh dekat tengah-tengah kan. So whatever subject yang cikgu mengajar apa benda semua is really easy to understand. Sepatutnya lah. Kalau ikut betul-betul, aku sepatutnya boleh excel untuk SPM. Okay. I just chose not to. So masa tu I choose not jadi to. biasalah. Dulu kalau kata cikgu bagi kertas ni kan, kertas result tu kan selalunya dia akan start daripada orang yang paling tinggi. Kau tak ada harapan lah kalau nama kau last tu. So nama aku memang tak akan first lah kalau kata matematik. Okay. Jadi biasalah dia dah bagi. So aku memang macam expect macam probably ni aku orang nombor 3 last kan baru nama aku dia panggil. So dia dah pusing tau. Dia pegang kertas tu, dia pusing dalam kelas tu, lepas tu dia pergi to the table of the student tu, dia letak. Okay lah, ni awak punya macam tu. So last kali ada satu je lagi paper kat tangan dia tau. So dia punya kat aku. Dia jalan sampai kat situ, dia renyukkan kertas tu, lepas tu dia lempar kat muka aku tau. Dia renyukkan kertas tu, dia lempar kat muka aku. Lepas tu dia cakap, Kau ni memang tak tahu malu. Kulit tebal macam kulit babi. Dia cakap macam tu. Dia berlakon teater sial cikgu tu. Lepas tu aku macam dumbfounded lah kan. Apa pasal dia ni macam tiba melenting kan. Lepas tu dia terus rant lah. Dia terus rant kat situ. Kau seorang je kena kat dalam kelas tu? Kau seorang je kena gitu? Aku seorang je sebab aku seorang je. Ada orang lain pun keputusan tak berapa baik. Tapi aku memang teruk. Bukannya tak baik tapi teruk. Teruk lah. Kira tulis nama tidur terus lah. Okay, kalau kau betul-betul fikirkan, I totally understand why he was angry. Aku cikgu cemerlang kot. Ya, faham. So, untuk engkau dapat anugerah cikgu cemerlang ni, engkau punya rekod mengajar student-student kau punya grades kena sampai at a certain level. Okay. So, this asshole dah menyebabkan dia punya graf tu you are the true champion naik macam tu, lepas tu dia turun kan. So apa hal semua orang A1 tiba-tiba yang ini fail, yang G ini dapat tu B dapat So, admit memang G lah. Admit memang gagal G lah for sure. Gagal lah. Good sebenarnya. Greatness. Tapi Matt tu macam tu. Jadi dia terus rant tau masa tu. Dia dah lempar kertas tu, dia cakap tu, betul dia terus rant. Budak-budak dalam kelas pun dah terperanjat dia ni. Kenapa dia cakap? Kulit tebal macam kulit babi, dia cakap macam tu kan. Sial lah. Tak berlapik cikgu tu. Tak berlapik. Dia dah marah sangat. Dia sebenarnya bukannya seorang yang pemarah, tapi dia dah marah sangat tau. Dia punya macam kau kata reputation dia dah tercalar. Reputation dia dah tercalar kat situ. Jadi dia pun cakap lah dengan aku, kau ingat kau kau ingat kau bagus, kau nak jadi apa? Ini nanti kau tengoklah kawan-kawan kau semua masuk universiti, masuk matrik, masuk apa benda semua. Kau lepas ni kau nak buat apa? Kau lepas ni kau nak buat apa? Kau jangan berangan lah nak masuk belajar tinggi-tinggi apa benda apa semualah, dia cakap macam tu kan. Aku masa tu aku macam dengar je, dalam hati aku macam aku tak pernah cakap pun aku nak masuk universiti. Betul, aku ada perasaan gitu kan? Aku tak pernah pun cakap express dekat kau macam cikgu, cerita saya nak masuk universiti. Tak pernah. Jiwa aku dulu aku nak jadi rockstar. Aku nak ada band. Apa satu dunia. Itu aku punya jiwa. Jadi kau bila kau kata gitu pun cikgu rant kat kau kan. Kita jujur pun tak boleh, bohong pun tak boleh. Aku faham tu. So bila dia cakap macam gitu, benda tu memang tak resonate dengan aku langsung lah. So dia cakap macam, dia cakap kat aku masa tu, engkau minggu depan aku memang nak bawa kertas engkau ni, masa perhimpunan dia nak announce kat satu sekolah. Dia nak announce kat satu sekolah yang aku ni memang pelajar yang teruk, kelas pure science tapi matematik benda semua memang bodoh baral. Tak tahu apa. Dia memang nak ni lah. Aku memang fail masa tu. So aku macam okay lah, tak ada apa benda apa semua, okay, habis. Tiba-tiba minggu depan hari Isnin, aku dah lupa dah ni kes yang dia cakap ni. Hari Isnin minggu depan tu
perhimpunan macam biasa. Macam aku cakap, aku pegawai, so aku akan jalan-jalan, roaming around masa orang tengah beratur kan. Sekejap lagi tiba-tiba bukan dia tapi cikgu lain di dekat atas tu baru cakap, okey, jadi sebelum kita akhirkan perhimpunan kita pada hari ini, kau dah rasa macam ada satu benda yang saya nak kongsikan lah ya dengan satu sekolah. Jadi sebelum tu saya nak jemput Muhammad Nasrul. Sudah sebut nama aku lah kan. Dia sebut nama aku. Jemput Muhammad Nasrul semua. Lepas tu aku dah dengar nama aku kan, macam apa benda ni? Dia cakap, okey, Nasrul sini, naik atas. Naik ke atas. So aku pun jalan agak slow. Budak-budak kat bawah semua dah, apa benda lah ni, tak tahu apa. Budak pun semua tak tahu. Budak geng aku, banyak geng kelas lain. Faham. So yang budak-budak lain semua dah, yang budak-budak kelas aku dah senyap terus. Sebab dia tahu macam, oh shit, Nasir start. Kan? Macam tu kan. Sebabkan dia tahu. Bila aku tengah naik the steps tu, dulu tangga nak naik ke atas tu tinggi gila tau. So everyone was watching. The whole school lah technically was watching. And so Shame kan. So aku cakap, bau tak dia gini, saham aku memang jatuh sial lagi ni. Bola pun saham jatuh kan. Saham aku memang jatuh kan. Memang macam Bitcoin lah dia turun. Bodoh. Macam aduh. Ini sakit tu Bitcoin. Ini macam mana siut. So aku pun dah diri kat situ. Lepas tu aku tak menghadap belakang tau. Aku dah sampai atas, so aku tengok cikgu tu. Cikgu cakap, okey, pusing. Nasrul, awak pusing? Awak mana? Okey. Lepas tu dia cakap, okey. Jadi pada hari ini ada perkara yang saya nak kongsikan kepada semua untuk dijadikan contoh kepada satu sekolah. Ini saya nak jadikan contoh kepada semua orang yang ada dekat sekolah ni. Jadi disebut lagi sekali nama aku, Muhammad Nasrul ni semua. Telah mencapai keputusan kertas bahasa Inggeris dengan markah tertinggi di daerah Johor Bahru. Lepas tu aku macam, apa benda ni? I was thinking benda lain kan. Lepas tu orang semua bersorak. Tepuk tangan. Dia punya plot twist dia bagi situ. Macam Stranger Things. Lepas tu cikgu tu cakap, okey, tahniah. So dia bagi aku macam there's a plate. There's a like a sijil. Macam tu lah kan. Sijil, betul. Dia macam sijil. Lepas tu ada macam ada something like, atau aku receive. Alah, pinggan seramik tu lah. Benda-benda macam tu lah dia bagi. I can't remember what lah. But then the teacher handed it to me. Aku pun ambil. Lepas tu cakap, keputusan bahasa Inggeris tertinggi daerah Johor Bahru untuk trial SPM kita pada tahun ni. Lepas tu semua orang pun sorak-sorak apa benda apa semua. Kau terkencing tak Nas? Low lah masa tu, low. Kau terkencing tak Nas? Aku tak ada sebab terkencing. Dia macam because it was such a plot twist. It was such a plot twist. I don't know what to react. Faham. Because aku tak tahu yang aku punya keputusan English hebat tu baik. Aku ingat macam biasalah. Aku macam biasalah kan. But then apparently I got that. And then aku memang ingat aku naik tu sebab paper mat aku tu dia nak gembar-gemburkan untuk satu sekolah. Aku pegang apa benda whatever lah kan yang aku dapat tu, aku pusing, aku cari cikgu mat aku sebab aku pusing, pasal aku tenung muka dia kan. Aku tatap mata dia, aku cakap ni puas lo, Aljir lo puas. Gitu kan. Itulah kan. Jadi macam aku cakap tadi, cikgu mat aku ni bukannya aku ni ada berdendam dengan dia apa benda, tapi what he said tu macam buatkan aku rasa macam okay, tak apa, kau rasa aku macam tak akan ke mana-mana apa benda apa semua. So right after SPM memang SPM aku teruk, tapi I managed to aku further to my diploma. Lepas dari diploma, lepas tu kan aku kena masuk degree. Bila nak masuk degree, aku hilang sijil SPM tu tau.
So aku kena pergi sekolah lagi Jumpa sekali cikgu to tu. retrieve aku punya tu. So masa tu aku ingat aku pergi dengan best friend aku cakap dengan dia, Nep, aku harap cikgu, aku takkan sebutlah nama dia siapa lah kan. So aku cakap aku harap cikgu ni ada. Plan jahat kan? betul ni. Cikgu ni ada dekat tu. Sebab apa? Aku nak bawa surat tawaran uni aku tu, lepas tu aku nak lempar kat muka dia. Macam mana dia lempar kertas matematik tu, aku nak lempar balik kat muka dia. Aku cakap, ni nah, aku fail mat pun aku masuk uni lah, babi. Aku nak sama. Patut kau buat macam Simpsons series tu, yang budak tu. Tapi lo betul lo. Aku pun ada experience macam tu, tapi aku bukan cikgu sekolah, aku cikgu tuition aku. Sebab kan orang-orang, aku tak tahu, mungkin sebab aku ada experience sekolah dekat Johor macam kau, and aku ada juga experience sekolah dekat, of course dekat sini lah, dekat KL. So aku apa yang aku nampak, memang orang-orang budak-budak kat KL ni dia betul-betul kompetitif, as in like dia orang kalau boleh nak pergi tuition tu, dia orang akan pergi tuition tu lagi penting daripada sekolah. Correct me if I'm wrong, but certain people are like that, right? So they thought like they gain more things dekat tuition daripada dekat sekolah. So aku pun sama lah, aku pergi tuition, tiap-tiap malam rajin dulu pergi tuition, Senin sampai Rabu, Khamis, Jumaat. Tengok selang-selang minggu-minggu pergi tuition. Lepas tu aku ada spesifik cikgu sains kat tuition ni. Dia cikgu ganti sebenarnya. Dulu cikgu lain, lepas tu cikgu tu tak ada. So aku bukanlah aku menyampah kat dia apa, cuma aku tak selesa kat kelas dia. And then aku pun dah pergi kelas lain juga sains, tapi aku tak beritahu kat dia. So macam aku kadang ini Yok tahu lah ni. So aku pun kadang ada, kejap tak ada. Kadang-kadang kelas tambahan petang aku tak pergi sebab kat tuition kan. So aku macam malas, sebab aku main bola daripada pergi tuition kan. So satu malam Yok cerita kat aku, dia boleh pergi kelas tu kan, meja 3 dia cari aku tu. Cari, mana Faizal tu? Faizal mana? Yok apa cakap, dia tak datang hari ni. Awak cakap kat Faizal tu. So dia pergi kerja lombong lagi bagus daripada dia belajar. Aku macam Faizal tu, cikgu tu cakap macam tu kau dah, so kau pergi kerja lombong tu Sal. Aku macam, ya bagus, padahal aku cikgu tuition aku je kan. Aku macam kau cakap, kita tak berdendam dengan dia, cuma the choice of words yang kau pilih tu pada aku atau pada lo, mungkin dia takkan hurt our feelings that much tau. Tapi mungkin pada certain students yang akan termakan dengan benda tu, aku rasa dia akan leave a freaking mark on dia punya soul lah. Kau macam budak mentah kot. Nasib baik juga kita, sebenarnya student-student zaman-zaman kita tu tak macam mana? Kasar. Aku say it's kasar. Kasar, jenis kasar. Jenis correct, macam correct. Agak faham. Tak kisah sangat. Cikgu cakap apa benda pun jenis macam kalis kan, tak look. Dia cakap apa benda pun macam kita okey je. But then itulah, to reflect back as an adult during those SPM years, throughout the school years apa tu semua, aku rasa I was really a bad student. But a bad student but not a bad person. Faham? I was a bad student but I was not a bad person. Aku tak buat benda bukan-bukan. Faham. Aku tak ada bercampur benda-benda. Maknanya buat benda-benda anything yang macam against the school law lah. School law ke benda. Aku tak pernah bunting kelas semua aku pergi benda apa semua. Aku tak pernah bunting sekolah. Study is not you lah. Cuma aku tak study je. I was a bad student lah. And I totally get it why the teacher was mad and apa benda apa semua kan, because they put in a real effort tau. To really teach us, bagi kita faham, nak kita berjaya, nak tengok kita rasa puas, kepuasan. Faham. Bila kita dapat achieve something. Sebab apa, bila dia tengok benda tu dekat dalam diri students dia, dia dapat kepuasan. Yelah, macam aku dah berjaya lah. Betul. Aku tahu benda ni, aku tahu benda ni, I mean I have the empathy now because I have friends and people that friends and relatives yang memang jiwa mengajar. My ex-girlfriend was a great teacher, and dia memang ada this macam mana,
sense of need dia untuk mengajar tu sangat-sangat tinggi. Faham. Jadi mana cikgu-cikgu yang memang betul-betul bagus apa ni semua, diorang memang betul-betul put in the effort lah. They really put effort in their lesson plans and macam mana nak bagi tu student dia achieve. Kalau kata student dia tak faham, dia risau. Dia bukan marah, dia risau. So bila student tu sendiri tak nak take initiative untuk diri dia sendiri for his own future apa benda semua, of course lah kau sebagai cikgu kau disappointed lah kan. Betul. Ya. Betul lah. Kalau kata sekiranya sekiranya cikgu aku ada dengar lah kan, tengok ke podcast kita ni, aku tag sekolah kau lah. Aku minta maaf banyak-banyak lah di atas perbuatan aku masa aku sekolah. Kita baru orang kata apa, berjinak-jinak nak dewasa kan. Mungkin kita tak sedar kita punya kelakuan gitu. Aku faham. Macam macam mana Hang tak ada episod-episod dengan cikgu ke, dengan things yang you don't like at school. I mean during the SPM yang type yang orang macam, kau patut study lah SPM ni, tapi kau kata asal lah kau kena study. Kau ada that kind of episode? Cikgu, nothing much has changed as you can see. So aku rasa aku rasa Non pergi sekolah time SPM dia bangun pergi sekolah, balik tidur kan, lepak, atau tidur, atau sambung balik. Aku rasa kan dia tak ada buat hal sendiri je kan. Makan ayam. Aku rasa life Non, aku personally feel lah yang life Non ni betul-betul macam mana? Bukan, sorry. Non ni betul-betul ada life lepas sekolah habis. Faham. So masa zaman di sekolah, it's more of an nak finishing phase lah. Faham. Faham. Dia autopilot punya phase tau untuk Non. So it's just macam okay, aku pergi sekolah, aku balik, pergi sekolah, aku balik. There's nothing much. But then kalau kau tak lagi camp ke apa Non? Betul-betul yang macam gila babi dalam hidup Non ni memang lepas tak melibatkan diri aku dengan. Kau tak dapat sijil gotong royong ke apa yang telah dikencing oleh cikgu. Awak kau dapat mana yang mandatory tu kena lah. I mean like when I was in school, the thing that I was active on pun was sports tu je. Campus Padu Campus Padu semua kau tak pergi lah. Ya, ada conjunction with this university lah, camp motivasi gini lah gitu lah, tak ada Ada sekali satu one camp at the end, aku tak tahu, it was religious camp lah basically lah. Betul Kau lagi minggu ni kau pergi camp apa? Itu sebab sekarang jadi wali, naik ke bulan tu nampak. Wali Songo Syanon. Kau pergi camp apa minggu ni? Tak tahu tu, mak aku register. Aku pergi je kan. Camp Bina Bandar siut. Aku register yang itu pun is because sebab member semua pergi kan. Ya, kau tak nak ketinggalan kan. Aku faham dia perasaan tu. Yang mamai. So kita orang pergi, I don't even remember where was it, tapi dia hutan lah. Ulu Yam or something lah, macam tu lah. So tak Ulu Yam, Tanjung Malim aku ingat. Tak, dia tak keluar daripada Selangor. Ulu Yam lah, mungkin Ulu Yam. Belah-belah kau orang kau. Masa tu ada dua sekolah aku dengan sekolah Bandar Baru Salak Tinggi. So these two schools lah. So it's masa form 5. Form 5. So benda ni macam dia macam kayak akhlak lah, aku rasa lah. Yelah kan sebelum SPM tu camp akhlak. Ya betul. Betul. But then there's some revision as well, some crash courses and whatnot. Ya betul. So kau dapat buat some activities, kau makan pun 6 kali sehari. Itu syok betul bila kau jumpa budak lelaki sekolah lain, your testosterone namanya. Budak-budak kau dah start bertumbuk sana sini. Waktu seorang ni orang pergi bina akhlak kau pergi bertumbuk kenapa? Seorang ni rembat makanan macam-macam lah. Ya, aku agree. Aku pun pergi camp dulu pasal untuk tak nak miss out benda yang terjadi dekat camp tu, rather than you see the camp benda yang kawan-kawan kita akan buat kan. Betul. Kan kalau kau tak pergi kau tersisih kan. Sebab bila kau tak pergi, nanti member kau balik, dia cerita macam kau tu lah, kau hari tu kau tak pergi. Kan. Lepas tu mesti ada yang, sejak bila si Muhammad tu
baik-baik pula dengan Mina tu time kat camp tu kau tak ada macam ui apa saya ni kat camp kau betul, kan gitu kan. Betul. Ya, ada apa masa satu apa this perhimpunan ni dia orang buat ni in the middle of the hall panggil semua orang. Tengah malam pukul 11 lebih. Best lah, standard. And that place runs on generators kan. So they dah start. Tiba-tiba like the warden of the program dah start dengan tazkirah. Sorry, aku tak pergi sekolah agama. So I did not know exactly like what is this. Aku tak faham. I'm trying to grasp the concept. Apa tutup benda mata yang kan? Tutup mata tutup mata. Waktu dia suruh bayangkan mak bapak. Standard bro, standard. And then SOP. Before long waktu orang dah start menangis, dah mengaru semua. So aku masa tiba-tiba ada sound effects tau at the back from a PA system lah. Dia tahu tau, dia lagu apa tau? Dia lagu yang sama yang sebab lagu tu je yang syariah compliant kalau kau nak tahu rasa. Lagu yang suling. Dia main suling lagu tu. Jaga dia VO kat belakang kan. Sedar so, kamu. Lepas tu tiba-tiba bunyi peti, bunyi gugur. Kan? Waktu dia jerit tutup mata. Waktu aku rebel kan. Tak nak tutup mata kan. Oh iyalah. Aku buka mata buka sikit. Buka. Lepas tu nampak ada seorang mamat ni yang dia dah ikat macam pocong. Duk bawa lari on the stage. Kan? So mulalah dengan sound effect dengan tu orang semua tengah histeria menangisnya benda semua. Tiba-tiba boleh benda jadi macam kau pergi camp ke pusat rawatan Darul Shifa? Tak, dia nak create. Dia basically what they wanted to do. They wanted to recreate, the first line was that imagine if your parents have died. Your parents are dead. Right? So you need to wake the fuck up and fucking study lah basically lah. Jangan jadi bodoh lah. Kan? Kau sibuk pergi buat apa. Bodoh-bodoh. And then they try to relate to the afterworld and everything lah. Yalah. Nak bagi kau kesedaran ya sebenarnya. Kita masuk jungle trekking malam-malam pukul 2 pagi macam tu kan. And diorang ikat tali je, dia bagi tali je. I think this is standard lah across all programs. Yang kau pegang tali dengan member kau kat depan so kalau macam apa emergency jerit in one code, tak diminta code lain. Lepas tu bila kau sampai checkpoint dekat dalam dekat dalam hutan tu, tiba nak kena minta izin dengan nenek pula kat situ kan. Padahal orang yang bagi tu kau punya cikgu ataupun kau punya member yang lain. Aku ada member seorang, cikgu memang pilih dia, kerja dia kan. Memang duduk kat sebelah checkpoint. Setiap kali orang ambil surat je, lepas orang tu jalan ke depan, dia akan buat bunyi babi. Waktu dia rejuk kaki tau. Tak kepalat ke perangai. Faham. Tapi kau tak makan juga budak-budak tak makan juga masa zaman-zaman kita benda tu kan. Oh ya, of course lah. Kau masuk hutan, kau 2-3 pagi kau what do you expect kau? Kita bukan orang hutan, kita orang duduk dalam rumah batu. Weh, at least korang pergi camp. Aku pun pernah pergi camp hutan, tapi camp hutan yang aku pergi tu standard lah SOP dia. Macam kau cakap jangan trekking apa semua. Aku punya camp bersepadu dulu, aku masih ingat sampai sekarang. Nak penghujung topik kita ni, aku masih ingat sampai sekarang. Dulu kan ada apa, KRS lah, pengangkat, PKBM apa semua. So disebabkan kat area rumah aku ni, dia jenis macam satu perumahan tu ada 2 sekolah menengah. Faham tak? So basically you can walk to your sekolah. So when they decided to do a camp bersepadu, your camp bersepadu tu dekat padang sekolah kau. Yang orang buat camp dekat padang sekolah yang jarak dia 500 meter daripada rumah kau, yang kau nampak rumah kau dekat sebelah jalan tu kan. Okay, ini aku ingat. Lepas tu nak jadikan cerita, okay, budak perempuan semua dapat tidur dekat dalam classroom kan. Classroom ada kipas apa semua. So budak lelaki jadi mangsa lah. Tidur bukan jadi mangsa, experience kan. Dia pasang kemah, pacak kemah kat padang sekolah tu ramai-ramai. So okay, kat sini KRS, pengangkat, lepas tu sini PKBM. So what happen, kau pukul 10 malam kau kena tidur, jangan buat banyak bising. So member kita degil kan, borak-borak dalam camp. Lepas tu bomber yang jadi kita orang punya counselor lah. Macam team bomber yang jaga kita orang. Team bomber tu panggil kita keluar. Okay, keluar, semua keluar. Korang tak nak tidur kan. Keluar. Semua orang baring tengok bintang. Member semua tengok bintang lah. Kan?
Daripada elok baring dalam kemah, sekarang semua baring luar kemah tapi tengok bintang. Tengok je kan. Okay, mana camp yang paling senyap, masuk dulu. Okay, lepas satu masuk kan. Okay, kalau ada 20 camp tu, semua 20 camp dah masuk. Lepas tu ada orang buat bunyi tau. Ada bunyi, tidur. Lepas tu ada suara kat seberang sana. Ini real tau. Woi, tidurlah babi. Oh, semua senyap tau. Jaga satu suara. Siapa babi? Keluar balik semua orang. Semua orang keluar balik, tengok bintang balik. Aku macam, Ya Allah. aduh, padahal kenapa aku letak diri aku dalam situasi ni? Padahal rumah aku 500 meter je daripada padan sekolah ni. Aku macam, Masa aku darjah 3, ada satu camp dekat sekolah kita ni, aku tak tahu camp apa lah. Sampai semua orang pergi tidur dalam dewan ramai-ramai sebelah-sebelah. Lepas tu aktiviti malam-malam buta kat tengah padang semua. So sekolah ni for some reason tak tahu lah. Bila kecil asyik tutup mata, blindfold. So dia blindfold semua budak. Dia bawa ke padang. Dia akan bagi budak-budak ni a set of answers. And then kononnya tu all these other people akan ada benda-benda lain yang akan datang yang tanya kau semua soalan ni. Kau jangan jawab soalan yang salah. So kalau kau jawab soalan yang salah, Okay, faham. Benda tu angkat ambil kau lah. Faham. Kau budak umur darjah 1, 2, 3 terpengaruh lah. Duduk dekat padang kan. So kau salah bagi jawapan ke apa, ada budak tu dia salah bagi jawapan, waktu dia kena heret tau budak tu. By that time kan semua tengah kena blindfold, dia punya menjerit, orang lain semua tengah menangis. It's like a fucking battlefront kau tahu, macam war tau, budak kecil je. Ya Allah, mama dia macam cross the whole padang macam hysterical. Aku macam gila babi sial ni. Ya, dude, dia like I said lah, it's not so much of that content of the camp, you know. It's more like, you know, kau pergi SPM yang camp motivasi, balik pada SPM kan. Kau pergi camp SPM motivasi, asal kau pergi camp. For me, my personal reason kenapa aku pergi camp SPM, kalau tak kena paksa, this is my last chance lah to be with my friends camp sekolah. Betul. SPM tu, lepas tu dia, selain pada lagu yang kau mention tadi, time-time nak malam terakhir kalau camp motivasi SPM, dia main lagu Brothers tu, doa perpisahan. Aku macam aduh, kenapa nak nangis lepas ni confirm nangis ni. Ini confirm nangis kan. Kan ku utuskan salam. Aku confirm nangis. Confirm nangis. Kan. Member cakap tadi aku okay. Member nangis ya. So like I said lah, it's not about the content of the camp, but then like, you know, all the things that happen inside the camp yang buat aku macam fuck. Aku akan, you know, trade something in my life just to go back there to that time. I think all in all, studying is one thing, but self-realization is another. I think itu peranan besar yang cikgu-cikgu sekarang semua pegang daripada dulu sampai sekarang, which is to educate and make sure that your students realize that you only have one chance. Right, so it's better to focus and sort your shit out from young. So that you excel further and faster rather than you wasting time. Sebab yelah you live once kan. Betul. Korang agree tak? Korang agree tak? Korang agree tak? Dengan kalau aku cakap macam kita student zaman-zaman kita, even though kita tak belajar and even though kita degil, tapi kita masih ada lagi ruang dalam diri kita yang boleh terima apa cakap cikgu tu. So kita in a way, kalau simplified version ni macam kita boleh shift kita punya shape, faham tak? Macam cikgu kata gini, kau jangan buat gini. At one point kita akan dengar pasal, in fact dia cikgu kita. Secondly kita punya elderly kan. So macam orang tua kita kena dengar cakap dia kan. So macam budak-budak sekarang pada aku, tak semua orang, setengahnya yang dah tak tahu mungkin media sosial punya influence ataupun memang diorang generasi sekarang generasi Z or something punya generation yang diorang dah set macam okay ini generation root. Dia ni diri aku apa yang kau cakap tu tak penting pada aku, so aku tak boleh terima, aku jadi macam dinding awak. Macam kita dulu kita absorb sikit, kita sponge awak, kita macam masuk sikit. Macam diorang macam pam langgar, orang bagi nasihat jangan buat gini, pam man. Kau tak puas hati je, kau tumbuk dengan cikgu tu. Tak puas hati je, kau aibkan orang kat gini-gini kan. Aku rasa zaman kita ada je cikgu pukul student atau student pukul cikgu, tapi the way that we handle it mungkin berbeza. Dan aku faham kan. It was itulah macam mana harsher punya era lah pada aku. Yang buat kita jadi macam ni. During that time
memang kau tak jumpa lah snowflakes ni semua. Memang everyone was macam tak kisah, you can say anything, you can say whatever you want, apa benda semua kan. So sekarang people are getting offended easily. Itulah cikgu-cikgu nak buat apa-apa pun sekarang susah. Kalau macam sekarang nak pukul student pun dah tak boleh. Kan? Dulu cikgu cekik kau. Kan? Corporal punishment semua sekarang memang dah memang tak boleh kan. So the dynamic is different lah right now kalau dekat sekolah. Sebab aku rasa gitu sebab aku tengok adik aku membesar yang baru habis sekolah ni. So aku sebagai abang yang tak berapa nak berjaya turun SPM juga. So aku tak rasa aku in the right position to tell her macam you need to study more, you need to study more, you need to lulus. So aku macam let it be kan. And aku tak nak dia anggap SPM tu as penghujung jalan dia. You know what I mean? Certain time orang akan ingat macam SPM tu penghujung jalan awak. Ya, betul. Penghujung jalan tu yang bahaya sebab aku tahu certain cikgu kata awak tak ada SPM ni awak tak boleh hidup. Ada certain cikgu yang bilang gitu kan. Mungkin pengaruh rakan sebaya atau pengaruh orang lain yang cakap macam SPM, kau fail SPM ni mampus lah hidup kau. Mampus. Kau tak boleh jadi cikgu, tak boleh jadi doktor kan. So for me as a brother yang ada adik yang zaman moden ni SPM ke apa sekolah, aku rasa macam how do me as myself putting myself to advise them, kita dengan dia berbeza ke. So macam aku still struggling lah in that part, in that sense macam shit, macam mana kau nak beritahu dia macam kita orang macam chillax lah, SPM tu bukan penghujung. Since we talking about SPM aku rasa untuk tutup benda ni, aku punya kesimpulan from all of this is that whatever yang berlaku ni zaman sekarang ke zaman kita ke masa SPM, yang samanya cuma SPM tapi benda lain semuanya berbeza. Betul. Nasib berbeza. Yep. It can never be the same. Exactly. Whatever yang kita experience dulu kita rasa best, and apa yang kita rasa macam budak-budak ni experience sekarang kita rasa tak best. Betul. Vice versa lah. Vice versa, correct. Diorang mungkin diorang pun rasa macam apa benda dulu apa sekarang pergi sekolah kita boleh bawa phone. Beza zaman lah senang cerita. So it will never be dia macam kau compare apples to oranges lah kan. So macam tu lah, it was fun lah despite whatever happened, how bad it was, but SPM the final year of school for me was fun. A lot happened, but I really enjoyed it lah. I got 2 questions for you guys. Okay, first question untuk Lo dengan Non. Would you consider the last year of your high school tu, SPM year tu, was the best year of your high school? Lo dulu. Pendek je jawapan kau. Yes, I would say so. Yes. Non? I'm trying to think and sum up what did I do in the last year of my high school. Pendek Cang. Best atau tak best? Tak best lah. Aku best lah. Aku the best year. Okay. Second question, the final question. Non dengan Lo juga. Bila korang pergi ambil sleep SPM tu, right after you got your sleep, apa yang kau buat? Kira kau dah keluar perkarangan sekolah lah. Apa aktiviti kau? I was scared for my life lah. Because aku just takut it will be to look at my father's reaction. I see. Lon? Yeah. So aku keluar pagar risau okok jalan kaki balik rumah. Aku masih ingat lagi. The moment kita orang dapat slip SPM, buka slip SPM, macam mengeluh jap. Okay lah, lipat, masuk, naik bus T157 pergi Sami Pyramid, tengok cerita Watchmen yang ramai, tengok wayang ramai, balik pergi mamak, cakap pergi mampus SPM. So guys, our final message is that even though korang tak berjaya dalam SPM, tak bermaksud korang tak boleh berjaya dalam kehidupan.
Betul tak? Betul. Walaupun kita orang bukanlah dah berjaya sangat pun. Exactly. But kan. But Aku at tak berjaya least- pasal pandemik tau. Kalau tak aku berjaya tau. At least we're doing something you know, something our life has led us to, you know, new experiences, different path has been open, and kita dah lalui benda tu sama-sama. Even though success pada aku it's very subjective kan, and I can honestly say that kita bertiga for whatever apa pun kita punya result dulu masa SPM tak melambangkan, tak reflect langsung pun Pada diri kita. Correct. pada diri kita betul sekarang ni. Memang Yep. tak ada langsung whatsoever. Yeah. As long as you have your orang kata apa, passion. Passion yang paling penting adalah passion untuk hidup. Itu yang paling penting. You know. And bukan passion untuk kau, you know, cari duit ke apa. Passion untuk hidup dulu. And and then baru kau fikirkan nasib diri kau lah. Non ada kata-kata terakhir? Buat untuk adik-adik membaya kita orang ni. Daripada abang-abang macam baya-baya Non. Well, if anyone says you're stupid, don't believe them lah. That's number one. Number two, nothing comes for free. Yep. You need to work for it to get it. Exactly. To earn Yep. opportunities. You will have many opportunities in life if you set yourself in the right places. Grab them. Realize much faster. You might not understand how deep this means when you only live once and masa tu tak banyak, macam cikgu selalu cakap. There's a reason for it. Yep, true. Reason. Okay. Stay in school, right? This will be the best years of your life. Jangan isap okok, John D. Bland banyak. Even though it's a pandemic, make the best of it. Okay, and itu je lah, stay in school lah. Okay guys, seperti biasa saran-saran kita orang is, you know, dalam era-era pandemik ni stay at home. Ikut saranan kerajaan, sentiasa jaga diri, kuarantinkan diri ke apa ke, jangan rentas daerah negeri dulu, tolong lah. Kan. So macam mana Non? Terima kasih banyak-banyak sebab tengok. Lo? Macam mana kita punya tagline Lo? Sebelum kita bagi tagline, terima kasih sebab tengok benda ni semua. Jangan lupa subscribe, like, dislike, whatever it is. Help the algorithm of the video. If you enjoyed it, leave a comment ke apa benda. You know, your suggestion is always valued here at podcast. And itulah, macam kita selalu cakap, jauhi metamfetamin. Jangan tinggal semayang. Benda-benda terlarang. Jangan ambil barang-barang terlarang. Dekatkan diri kita dengan orang yang kita sayang. Jadi itulah dia penutup kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Bye guys. Bye-bye. Stay safe guys. Bye.